kita berdoa. 让我们低头祷告。 Ya Bapa, kami butuh akan firman-Mu. 天父，我们需要听你的话语， Penuhi hati kami Tuhan. 充满我们的心吧。 Karena kami tahu di dalam Engkaulah kami mengalami kepuasan. 因为我知道，通过你，我们能够充分得到满足。 Pimpin hamba-Mu berdua yang akan menyampaikan. 领导你的两位仆人， Berkati jemaat Tuhan untuk memahaminya. 高莫会众，能够听明白神的话语。 Terima kasih Allah, dalam nama Kristus kami berdoa. 感谢上帝，奉耶稣基督的名求祷告， Amin. 阿门。 Saudara tetap bangkit berdiri. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kita akan merenungkan dalam sebuah tema keinginan super, hukum Taurat dan perbuatan daging. 弟兄姐妹，仍然站着，我们要一同诵读加拉太书第5章16节到18节。 Mari kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia ayat 16 sampai ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 加拉太书第5章16节到18节这么说：我说，你们当顺着圣灵而行，就不放从肉体的情意了。因为情意和圣灵相争，圣灵和情意相争，这两个是彼此相敌，使你们不能所做所愿意做的。但是你们若被圣灵引导，就不在律法以下。 Silakan duduk kembali, 会 Bapak 众 Ibu 请 Saudara. 坐下。 Bapak Ibu Saudara yang kasih, apakah Bapak Ibu sering menyaksikan pertandingan olahraga seperti olahraga tinju yang sengit seperti ini? 弟兄姐妹，你们常常有看过这种拳击吗？ Jadi ini tinju Mike Tyson ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara ada yang tahu ya siapa Mike Tyson, melawan Bruno. 这个是出名的麦戴森在那边拳击的情况。 Dua petarung 两个 berjuang untuk menang. 人不分上下要取得胜利。 Saudara, dua petarung dalam olahraga tinju ini nggak mungkin berdamai. 这个两个人在拳击比赛当中，不可能他们会求和。 Tujuannya tuh mau mengalahkan satu dengan yang lain. 他们的目的就是要打倒对方。 Setiap langkah, strategi, kekuatan tujuannya cuma satu, memenangkan pertarungan. 每一个脚步，每一个计划，都是要求使得对方或者自己能够赢。 Saudara, dalam kehidupan Kristen juga demikian, menjadi sebuah pertandingan atau kalau lebih tepatnya menjadi sebuah peperangan. 那么我们基督徒的生活就好像这个拳击比赛的模样，要经过一番的战斗。 Tapi ini bukan peperangan fisik, tapi peperangan rohani. 但是这个是属于圣灵的征战。 Ada dua kekuatan yang saling berperang antara keinginan daging dan keinginan roh, antara flesh spirit. 有两种正在做那样的对比，就是我们的肉体及圣灵。 Tidak pernah akan bisa berdamai dan selalu mau saling mengalahkan. 这两种不可能会讲和，而且彼此都要批评对方。 Nah, Saudara, Paulus dalam teks yang kita baca tadi menggunakan satu pernyataan yang cukup ekstrim ketika ia mengatakan bahwa ada satu perperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. 那么保罗在这方面已经很清楚的给了一个这样的讲述。 Hidup Kristen adalah satu peperangan. 我们基督徒的生活就好比是一个战场。 Paulus menekankan begitu kuat, katanya dibolak-balik, tapi sebenarnya maksudnya sama. Keinginan daging katanya berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh katanya berlawanan dengan keinginan daging. 保罗所讲到的所谓圣灵及肉体
的一切的现象都是互相联系的。 Karena katanya keduanya bertentangan. 因为这个两种是一个对比的例子。 Jadi pertanyaannya bukan apakah kita akan menghadapi peperangan. Pertanyaannya bukan begitu. Peperangan pasti akan kita hadapi secara rohani. Tapi bagaimana kita menghadapi peperangan itu? 问题是不是我们要面对着这个征战的情况？问题是我们要用怎么样的态度来对付？ Saudara, menurut tokoh gereja Bapak Agustinus, ada 4 hal tentang keberdosaan. 阿古蒂努斯在这方面有这4种的解释。 Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi ada kejadian 1, kejadian 2. Nah, sebelum kejadian 3, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan bahwa manusia itu dapat berdosa, tapi juga dapat tidak berdosa. 第一点那边讲述的是说，我们人能够犯罪，但是也可能没有犯罪。 Dapat berdosa, tapi dapat tidak berdosa. 能够得着罪恶的现象，但是我们也可以得着不犯罪的现象。 Nah, setelah manusia dalam dosa, jadi setelah kejadian 3 manusia yang jatuh dalam dosa, maka manusia itu tidak dapat tidak berdosa. Jadi selalu di hadapan Allah berdosa. 但是我们无形中觉得自己是没有犯罪，但是其实我们已经犯罪了。 Ketika manusia sudah lahir baru, ketika manusia sudah percaya lalu menerima pribadi Kristus di dalam hatinya, ia dapat tidak berdosa. 当我们已经明白接受圣灵的时候，他很可能不是处在罪恶当中。 Nah, yang keempat ini berita gembiranya. Waktu kita di sorga nanti, kita tidak bisa berdosa. 第4点是令我们高兴的事，就是说，当我们有一天在天堂的时候，我们没有再犯罪了。 Puji Tuhan. Kalau kita di sorga nanti, apapun yang kita lakukan tidak bisa berdosa. 感谢上帝！当有一天我们在天堂的时候，我们无论做什么事，都不是属于一种犯罪的形式。 Nah, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, kita ada di posisi yang ketiga, saudara. 我们现在是处于新生的状况，我们属于第3种的情况。 Memang masih bisa berdosa, tapi bisa mengatakan tidak sama dosa. 本来我们还能够犯罪，但是我们能够讲一个不字，我们不要再犯罪。 Pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya agar kita tidak bisa berbuat dosa? 问题是我们要用怎么样的办法，使得我们没有在犯罪的情况当中呢？ Paulus memberikan satu nasihat, satu dorongan, bahkan satu perintah. 保罗告诉我们一个这样的指示，或者一种这样的命令： Hiduplah oleh roh. 我们要靠圣灵而活。 Saudara, ini menjadi satu tension atau ketegangan yang besar antara keinginan daging dan keinginan roh. 弟兄姐妹，这里变成一个很重要的征战，关于我们的肉身及我们的生灵。 Dan Paulus memberikan nasihat dan perintah. Hiduplah oleh roh, katanya. 那么保罗讲出一句这样的话：我们要为灵而活。 Setelah kita sadar bahwa kehidupan Kristen itu sebuah peperangan yang gak bisa kita hindari, yang begitu intens terus menerus. Keinginan daging dan keinginan roh selalu berperang satu dengan yang lain. 但我们知道，我们的这个肉身与灵不停的在做这种征战的时候， Pertanyaannya, kenapa bisa begitu, saudara? 问题是为什么会有这样的状况呢？ Bahkan kita yang sudah tahu firman Tuhan, kita yang mungkin sudah ngelotok tentang doktrin-doktrin firman Tuhan, tetap akan menghadapi peperangan ini terus menerus sampai mati. 虽然我们已经可以说已经新生了，但是我们常常还要为着这个两种而在那边做征战。 Saudara, Sensenjaya dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup mengatakan kuncinya karena sebenarnya ada keinginan super di dalam hati kita. 这个人这么说，他说我们心中有一个特别强烈的要求， Keinginan yang pada dasarnya baik,
keinginan yang pada dasarnya netral, tetapi menjadi keinginan yang apa? Mendominasi hati kita, bahkan menjadi berlebihan di dalam hati kita. 这个要求可以说是准确的、中立的，但是它变成能够影响我们心中的一切。 Dan ketika itu menguasai hati kita, maka kita bisa hidup di dalam atau di bawah hukum Taurat, bahkan akhirnya menghasilkan hidup kita perbuatan daging. 那么，当我们处在这样的情况的时候，我们就表现一种这样的状况。 Mari saudara kita melihat yang pertama, saudara. Keinginan super, sumber utama konflik dalam kehidupan Kristen. 当我们看这个第一点，就是说最主要的这个有利的指示。 Saudara, setiap orang Kristen pasti punya keinginan ya, punya kemauan, punya hasrat, punya kerinduan yang paling dalam. 每一个基督徒可以说他有这种很深切的这种要求。 Alkitab tidak pernah melarang kita memiliki keinginan. 圣经没有阻止我们能够要阻止我们的种种欲望。 Segala hal yang baik yang diberikan Allah itu memang buat kita nikmati, saudara. 每一个好的事情从上帝而来的，就是让我们享受到。 Misalnya ada orang yang atau menginginkan apa? Kebebasan finansial. Ada orang yang menginginkan apa? Rumah tangganya rukun-rukun. Ada orang yang menginginkan apa? Anaknya sukses-sukses. Ada orang yang menginginkan apa? Mendapatkan posisi di perusahaan atau usahanya banyak cuan gitu, banyak untung. 有的人希望在他的生意上能够有这个盈利，而且在他的家庭能够有一种和平的现象，或其他种种的状况。 Ada orang yang menginginkan dicintai atau mendapatkan rasa aman. Keinginan itu merupakan sesuatu yang sah dan baik, saudara. 很多人希望人能够爱着他，或者其他的状况，这个可以说是很好的意念。 Keinginan itu menjadi masalah atau dibilang menjadi keinginan yang super ketika keinginan itu begitu mendominasi kita sampai menggantikan posisi Allah. 这个意念可以说不停的在那边烦恼在我们心中，能够让它代替这个上帝的位置。 Saudara, dikatakan ya berulang kali ya dalam mimbar kita ini ya. Apa yang dikatakan Joel Canfield? Bahwa hati manusia adalah pabriknya berhala. 这个人这么说，他说我们的心中可以说是这个不遵守纪律的工厂。 Di hati kita ada banyak keinginan. 在我们心中很多种种的欲望， Tapi di hati kita mungkin bisa banyak berhala. 但是在我们心中也有很多这个不正常的现象。 Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam prestasi, dalam keuangan kita itu bisa mendatangkan berhala. 在工作、在经济上及其他种种，可以遇到这样的情况。 Contoh saudara, mungkin ada yang dalam hidupnya aku pengen diakui. 很可能有的人说，我在日常生活当中，我希望有人能够称赞我， Aku nggak mau dipandang rendah oleh orang lain. 我不要给人家轻视。 Jadi aku mau berjuang jadi orang yang sukses, punya banyak duit, baru diperhatikan orang. 我要争取做一个成功的人，能够赚更多的钱，使得别人都重视我。 Aku mau pinter, aku mau berprestasi sehingga orang menganggap aku dan mengakui aku orang yang hebat. 我成为一个成功的人，成为一个有成绩的人，使得大家都认为我是一个了不起的人。 Aku mau jadi orang yang tidak direndahkan lagi. 我不要让别人轻视我。 Nah, ketika saudara atau saya mau mengerjakan itu, kita bisa sekali jatuh kepada apa? Hal-hal yang kita lakukan melanggar nilai-nilai Kristen. 当你我正在寻求这个事件的时候，我们无形中就进入了违反基督徒的这个教义。 Kita bisa menjadi munafik atau mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan keinginan itu. Bahkan kita mengorbankan keluarga kita atau anak-anak kita atau pasangan kita. Bahkan kita mengorbankan diri kita sendiri. Bahkan pelayanan dan iman kita kepada Tuhan. 我们能够牺牲自己，牺牲我们的家庭成员，为着要争取这样的名誉， Demi mengejar keinginan super kita. 就是说要追求这种无形中的这个超人。 Contoh dalam Alkitab saudara Raja Saul ya.
那么在圣经当中，扫罗的例子， Raja Saul pada awalnya dia rendah hati dan dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. 扫罗当初是一个谦卑的人，那么当时被选为能够做这个以色列王。 Tapi seiring dengan perjalanan waktu, dia nggak mau, saudara. Raja Saul ini kehilangan posisinya sebagai raja. 但是慢慢的，这个扫罗变成失去了他这个做王的价值。 Dia nggak mau pengaruhnya kepada rakyat berkurang, ataupun rakyat akhirnya merendahkan dia. 他不要让当时的以色列人轻视他或者其他种种。 Keinginannya untuk berkuasa, 他的欲 tetap 望， berkuasa, menguasai hatinya. 他的欲望就是始终要在那边操从这个王国。 Sampai Raja Saul nggak mau dengar lagi apa kata Tuhan, dan dia dengar orang banyak. 那么扫罗当时就不听这个神的话语，他就听众人的话语。 Saudara, ada banyak keinginan-keinginan super kita yang pernah datang, tapi nanti akan datang lagi. Bahkan esok hari atau lusa akan datang lagi keinginan super itu. 我们很多种种的欲望，今天可能能够到来，明后天又再到来。 Mari kita coba lihat diri kita. Apakah keinginan-keinginan kita itu memang sungguh untuk Tuhan atau memang berpulang untuk diri kita? 让我们自我检讨，我们的这些举动是不是说为着自己或者其他的目的呢？ Sadar atau tidak sadar, sebenarnya ada banyak keinginan dalam hati kita dan kita harus periksa apakah itu memang berkenan di hadapan Tuhan. 我们可以醒悟到，我们种种的现象，我们能够考虑到这个事件是不是神所允许的呢？ Yang kedua, saudara, tentang hukum Taurat, jalan yang salah untuk memenuhi keinginan super. 第二点就是讲我们所走错的路。 Saudara, Paulus menekankan bahwa jika kita hidup di dalam keinginan super kita, kita bisa berusaha mengejarnya dengan melakukan hal-hal yang baik, tapi sebenarnya itu satu topeng di hadapan Tuhan. 保罗说：“当我们正在要认真做一件事的时候，我们有一种这样的现象，其实这个是一个假冒的模样。 Kita mungkin taat dengan tidak membunuh, kita taat dengan tidak mencuri, kita taat dengan menghormati orang tua kita. 可能我们没有杀人，我们尊重我们的老人家，及其他种种的现象。 Kita berdoa begitu giat, melayani lebih baik, bahkan lebih banyak lagi agar kita mencapai keinginan super kita. 我们很勤劳，在那边侍奉，及其他种种，为着达到一个目的。 Namun sebenarnya motivasi itu bukanlah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. 其实我们的种种的动机，没有令上帝所喜悦的。 Banyak orang Kristen datang rajin ke gereja supaya Tuhan berkati dia. 很多基督徒很勤劳到教会，希望上帝能够高摩他。 Banyak orang Kristen bahkan berpuasa, memberikan perpuluhan, persepuluhan, supaya Tuhan membalas lagi berkatnya lebih besar kepada dia. 基督徒在那边很勤劳的行这个社义奉献，希望他能够得到更大的回报。 Bahkan banyak orang berdoa, sungguh-sungguh berdoa, supaya sesungguhnya situasi terkendali. 很多人在那边认认真真的不停的祷告，希望这种情况能够被控制。 Tetapi lupa bagaimana doa itu sesungguhnya sebagai sarana persekutuan kita, orang percaya dengan Allah Tritunggal. 但是忘记了这种祷告是为着自己的利益。 Saudara, jika kita memberi kepada Allah dengan harapan bahwa pemberian kita itu akan membuat kita diberkati atau diberi akses ke surga, kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk Allah. Kita memberi untuk diri kita sendiri. 如果我们奉献许许多多的财物，但是希望能够得到回报，那么这个不是奉献给上帝，而是为自己的利益着想。 Kita taat sama firman, kita taat dengan hukum Taurat, sesungguhnya hanya untuk diri kita sendiri. 我们遵守一切的一切，纪律法等等，就是为着自己的利益。 Saudara, inilah yang pernah dikecam oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. 所以这件事就是耶稣常常在那边责骂他们。
Ketika orang Farisi begitu saleh, begitu baik, hanya untuk dihormati, hanya untuk dilihat oleh orang banyak, tanpa untuk semua itu dipersembahkan bagi Tuhan. 法利赛人的种种的态度，最主要是要做给别人看。 Saudara, mari saya dan saudara mengkoreksi diri kita. 那么现在你我，让我们做一个自我检讨。 Apakah saya melayani Tuhan dan menaati firman-Nya sebagai rasa syukur saya, sebagai rasa terima kasih saya, atau saya melakukan semuanya itu supaya mendatangkan keuntungan buat saya sendiri? 那么我们应该这样自我检讨，这一些我所做的好事，是不是希望上帝能够回报我们呢？ Kalau kita masih seperti itu berarti kita masih hidup di bawah hukum Taurat, bukan di dalam anugerah. 那么如果我们有这样的现象，表示我们不是活在真理当中。 Yang ketiga saudara, akibat dari hidup di bawah hukum Taurat dan hidup yang tidak dipimpin oleh roh, maka akan menghasilkan perbuatan daging. 那么我们活在这样的状况，就表示带来这个肉身的影响。 Paulus menjabarkan ya, banyak perbuatan daging. Di antaranya apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 这个保罗所谓肉身的这个情况，就是好像奸淫、污秽、淫荡、拜偶像、血术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、以断 Saudara, 等等。 perbuatan daging ini muncul karena keinginan super kita yang tidak bisa diatasi. 肉身的情况无形中出现了，因为我们不能够阻止它。 Perbuatan daging muncul ketika Tuhan tidak di posisinya yang utama. 这个情况困难一直冲过我们来，因为上帝没有与我们同在。 Saya ingin menyajikan contoh yang ada di dalam Alkitab saudara tentang Daud dan Batsheba. 我举一个在圣经的例子，关于大卫及这个马塞巴的事件。 For the first time, untuk pertama kali, Daud itu hanya sebatas pandangan mata melihat Batsheba yang sedang mandi. 第一次的会面，可以说大卫王只有好像一见钟情。 Tapi karena Daud gak bisa kontrol matanya, ya sebagaimana saudara dan saya juga pernah mengalami hal seperti itu. 那么， Dia gak bisa kontrol matanya, lalu muncullah perzinahan. 那么大卫不能够控制他的这个眼神，结果就犯了奸淫的现象。 Bahkan karena ada rasa takutnya dan dia tidak bisa mengontrol hatinya, muncullah pembunuhan. 那么，由于他不能控制他的心情，就出现了谋杀的现象。 Hanya sebatas pandangan mata, muncul perzinahan, lalu muncul lagi pembunuhan. 那么一见钟情，然后生出情欲，就变成一种谋杀的状况。 Daud berzina dengan Batsheba, Daud membunuh suaminya Batsheba. 大卫跟美塞巴在那边谈情说爱，犯奸淫，就杀死了她的丈夫。 Ini salah satu contoh keinginan atau perbuatan daging yang tak terkontrol. 这个就是一个例子，所谓肉身的这个误解。 Yang kedua saudara, Kain itu membunuh Habel ketika dia iri hati. Ketika dia marah kepada adiknya yang diperkenan Tuhan, sementara persembahan dia nggak diperkenan Tuhan. 第二点，这个该隐在那边杀死他的弟弟，因为他所献的东西上帝没有接受。 Gara-gara marah, gara-gara iri hati, 由于妒忌 Kain 心， menghancurkan hubungan kakak beradik. 由于妒忌心与愤怒，变成这个该隐杀死他的这个弟弟。 Saudara, dalam kehidupan saudara dan saya tentunya ada banyak sekali yang bisa menjadi perbuatan-perbuatan daging kita. 弟兄姐妹，在我们的日常生活当中，很多事情能够有这一种的现象。 Mungkin diawali dengan ketersinggungan hati kita sama orang lain. 很可能最初是由于伤了我们的自尊心， Mungkin diawali dengan ketidaksenangan kita terhadap orang lain atau kemarahan-kemarahan kecil kita kepada orang lain. 或者我们开始对一个人的愤怒，或者对一个人的嫉妒心。
Mungkin terhadap nafsu kita ada godaan seksual ketika kita lihat handphone, ketika kita ada media sosial, ketika kita ada di lingkungan yang tidak baik. 或者到我们看媒体，或者看一些不三不四的照片，在哪边受影响。 Atau keinginan kita yang ingin bertambah kaya, tapi mengorbankan banyak hal. 或者我们的欲望，希望能够发财，但是牺牲了种种的事件。 Ingin rumah baru, ingin mobil mewah, tapi akhirnya itu tidak bisa mengendalikan kita dan mendatangkan dosa. 要住洋房，要坐豪华的车，但是这一些不能得来，结果犯了种种的罪。 Ada keinginan super, ada hukum Taurat, ada perbuatan daging. Lalu bagaimana solusinya supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah? 那么要怎么样的情况，使得我们能够活在真理当中呢？ Firman Tuhan katakan, hiduplah oleh roh. 那么上帝的话语这么说，你要靠圣灵而活。 Saudara, tadi Bapak Agustinus mengatakan bahwa kita ini bisa untuk tidak berdosa, tapi kita juga bisa untuk menjadi dosa. 弟兄姐妹，阿古斯丁曾经这么说：我们能够犯罪，但是我们也能够不犯罪。 Bagaimana caranya agar kita tidak berbuat dosa? 要怎么样的情况我们没有犯罪呢？ Paulus tekankan sekali lagi, hiduplah oleh roh. 我们意思就是说，我们要靠圣灵的指示而活。 Apa artinya hidup oleh roh, saudara? 这个靠圣灵而活什么意思呢？ Kalau dalam bahasa aslinya ya, kata Yunaninya itu menggunakan kata dasar peripateo. 它原来的意思是这样说话， Yang artinya berjalanlah bersama roh, berjalanlah dengan roh, berjalanlah oleh roh. 意思是说我们要靠圣灵的指导去起它。 Konkretnya bagaimana sih saudara hidup oleh roh itu? 那么到底是怎么样的状况叫做靠圣灵而活呢？ Saudara, menurut pemahaman Reform, hidup oleh roh itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. 圣经的旨意这么教导我们，我们一定要活着照上帝的旨意。 Sebagai respon dari kasihnya dan berdasarkan anugerah Allah semata yang menguduskan kita dan menghasilkan buah roh. 我们就是要靠圣灵的这个膏抹，使得我们能够活出这个圣灵的果实。 Nah, Timothy Keller ya, engkong kita ya secara teologi itu memberikan satu pemahaman yang lebih jauh lagi. Hidup oleh roh katanya berarti kehidupan yang berfokus pada hubungan kita dengan Kristus, di mana Roh Kudus mengingatkan kita akan kasih Allah dan memperkuat kita untuk menolak godaan dosa. Hal lain adalah menekankan tentang pertobatan yang sejati terus-menerus. 我们要通过圣灵，能够知道悔改，能够通过他的指示来接触种种的好榜样。 Jadi katanya hidup oleh roh salah satunya adalah berfokus pada hubungan kita dengan Kristus. 那么，所谓活出圣灵，就是我们要与他在一块。 Yohanes 15 ayat 5 itu menjadi satu ayat yang menekankan bagaimana kita tetap berfokus, yaitu apa? Supaya kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. 约翰福音15章第5节这么说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我藏在它里面。” Tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita, itu menunjukkan bagaimana adanya satu hubungan kita dengan Allah Tritunggal. 藏在我里面，我也藏在它里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。 Misalnya dengan kita berdoa secara teratur, merenungkan firman Tuhan secara teratur tiap-tiap hari, itu akan memperkuat hubungan kita dengan Allah. 或者我们每一天在哪边思考，在哪边读圣经，这些就是让我们接近神的一种指示。 Saudara, namun kita harus mengakui ya, saudara dan saya harus mengakui bahwa menjalin hubungan yang erat dengan Allah bukan sesuatu yang mudah saat ini. 但是弟兄姐妹，你们要知道明白一个真理，我们要喊他做出这样的情况，可以说是不简单的事情。
Kita hidup dalam situasi dan kondisi yang serba sibuk, saudara. 我们活在相当忙碌的状况当中， Tetapi Allah selalu menunggu kita, menanti kita. Bagaimana kita boleh membangun hubungan itu dengan Allah. 但是上帝在那边不停地等待着我们，怎么样有机会能够与他在一起。 Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel ya tentang unplugging. Melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. 那么我曾经读过一个这样的词句，我们要怎么样做法，使得我们能够不要远离这个上帝。 Misalnya dalam saat teduh ya, saya udah jarang sekali pakai handphone karena kadang-kadang ada notifikasi. Jadi saya beli buku bahan santapan harian. Misalnya dalam ibadah di gereja kita unplugging terhadap handphone kita. Kalau bisa kita lepas, kita lepas. Itu unplugging. Supaya kita bisa fokus kepada Allah dan kita boleh berinteraksi dari hati kita kepada Allah. 我正在默祷的时候，我哪边安定我的心，不让有什么影响我，使得我能够集中精神来思考神的话语。 Nah, John Stott, seorang teolog yang lain mengatakan demikian, saudara. Hidup oleh Roh itu berarti membiarkan Roh Kudus membimbing dan memimpin kita setiap hari. Ini adalah kehidupan setiap hari yang dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan pembacaan firman Tuhan dan ketaatan pada perintahnya. Hidup oleh Roh juga berarti berperang melawan dosa dan keinginan daging dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. 神学家怎么说？我们要保持与圣灵不停的有一种亲近的关系。 Yang terakhir, saudara, bagaimana caranya hidup oleh Roh adalah mari kita mengakui dosa kita, bertobat dari dosa serta menjaga hati. 最后的一点就是我们要承认我们所犯的罪，我们要有悔改，而且我们要照顾我们心中的一切。 Saudara, dalil 95 reformasi ya, itu begitu banyak. Tapi saya cukup tersentak dengan dalil yang pertama, saudara. 在95的这个改革当中，我心受到感动，就是第一点。 Jadi di dalil yang pertama dari reformasi Martin Luther itu dikatakan begini, Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar seluruh kehidupan orang percaya selalu dipenuhi oleh pertobatan. 那么这里他所指出的是说，我们所谓基督徒，我们一定要有这个悔改的现象。 Dikatakan pertobatan adalah cara kita mengalami kemajuan dalam kehidupan Kristen agar bertumbuh makin dalam dan makin cepat. 通过悔改，我们能够不停的一直增进，而且更加加速。 Mengakui amarah-amarah kita. 我们要承认我们心中的愤怒， Mengakui ketidaksabaran kita. 我们要承认我们的这个不耐烦的心态， Mengakui iri hati bahkan hawa nafsu kita. 我们要控制我们的这种嫉妒心及种种的欲望。 Dengan jujur dan rendah hati, bahkan kita mau bertobat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. 我们要以老老实实的心，在神的面前做一个悔改。 Bertobat sesungguhnya katanya bukan hanya mengakui dosa, tapi mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. 悔改不是单单要离开罪恶，而是要做出一个决定，要离开这种罪恶的状况。 Selain mengakui dan bertobat, kita juga perlu menjaga hati. 而且我们也要照顾我们的心中。 Mari saudara kita baca bersama. Amsal 4 ayat 23. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 箴言第4章23节这么说：你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。 Saudara, misalnya di tempat kerja atau di toko ya, saya ini sudah begitu banyak menghadapi satu masalah gitu ya. Lalu saya pulang ya, di jalan ketemu atau ada telepon, anak saya mengalami satu kecelakaan. Waduh, masalah di tempat kerja atau di toko belum selesai, aku dapat lagi masalah yang lain. Ada kabar buruk tentang anak yang mengalami kecelakaan. 在办公室，我遇到了种种烦恼的事情，心中很不安。突然间在路上又听到我的一个孩子在那边遭遇到车祸，那么心里就更加乱糟糟。
Kemudian di jalan pulang waktu saya bawa kendaraan, saya ditikung oleh orang lain dan orang lain tuh malah marah-marah memaki-maki saya. Kemudian saya sampai di rumah begitu berantakan, lalu saya nggak dihargai, saya nggak dihormati, bahkan saya menjadi kesal sekali. 那么当我走在路上的时候，因为心不在焉，撞到了人，在那边给他起骂。回到家里的状况又是乱糟糟，变成我心中很不安。 Nah saudara, kalau kita tidak bisa jaga hati kita, bahkan kalau kita tidak bisa menata hati kita, maka sesuatu yang kecil saja itu akan bisa menjadi meledak, saudara. 那么我们心中如果有一点点的悸动，我们不能够控制，那么久而久之就会爆发出来。 Menata hati kita dan berkata tidak kepada godaan dosa, itu merupakan sesuatu perjuangan yang perlu kita lakukan, bahkan itu satu seni di dalam mengikut Kristus. 我们一定要控制、安定我们的心，因为这也是一种艺术的心态。 Saudara, jika saudara dan saya bersepeda ya, 弟 mengayuh 兄姐 sepeda 妹 ya. ，当我们正在踏脚车的时候， Jadi kalau kita naik sepeda, kita tuh harus mengayuh sepeda itu. 当我们坐脚车的时候，我们在那边摇动，用双脚。 Kalau saudara naik sepeda atau saya naik sepeda, saya nggak mengayuh, saya menolak untuk mengayuh, maka saya tidak akan mencapai tujuan saya, bahkan saya akan jatuh. 当我们踏脚车的时候，我们没有在那边轮转它的轮子，那么我们不可能达到目的，而且很能够会跌倒。 Begitu juga hidup oleh roh, jika kita tidak bersedia, kita tidak mau hidup oleh roh, kita tidak mau dipimpin oleh roh, sama seperti jika kita tidak mengayuh sepeda itu, maka kita akan jatuh ke dalam keinginan super kita akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan daging kita, bahkan kita tidak akan memperoleh kemajuan dalam kekristenan kita. 就好比我们在人生，如果我们没有依靠圣灵，那么我们就会遇到种种的阻碍。 Ketika kita lahir baru, kita diberikan satu kehidupan yang baru, dan ada Roh Kudus di dalam hati kita. 当我们做新人的时候，表示有圣灵充满我们。 Sejak Roh Kudus ada di dalam hidup kita, firman-Nya mengatakan, hiduplah oleh Roh. 当圣灵充满我们的心的时候，我们听到这样的一句话：“你要为圣灵而活吧。” Untuk dapat memenangkan satu pertempuran antara keinginan daging dan keinginan roh, tidak ada cara lain kecuali hidup oleh roh. 那么我们要在那边以肉身做一个征战，没有别的道路，就是要与圣灵时刻同在。 Saudara, ibarat lokomotif yang menarik gerbong-gerbong, demikian roh adalah lokomotif dan kita adalah gerbong-gerbongnya. 就好像火车，它的火车头拉这个车厢，就好比我们人也是这样靠圣灵。 Yang saya kasih kotak itu lokomotifnya, saudara. Yang belakang itu adalah gerbongnya. 那么这个黄色的就是车头，在后面就是它的车厢。 Saudara, gerbong itu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Sama seperti kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak tanpa ada lokomotif atau tanpa Tuhan. 那么这个车厢不可能够行走，如果没有靠这个车头，就好比我们也不能够向前进一步，如果我们没有靠圣灵的帮助。 Sebagaimana gerbong harus terhubung dengan lokomotif, dia bisa hidup berjalan dalam kehidupannya sehari-hari, maka kita juga patut selaku orang Kristen terhubung dengan Allah. 就好比这个车头拉着这个车厢，我们靠着上帝的圣灵，也是遇到同样的情况。 Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh. 保罗说：“你为圣灵而活吧。” Ini sebuah perintah yang kalau dilihat dari kata aslinya itu sebuah perintah yang aktif dan terus-menerus harus kita lakukan. 这个是一个命令，让我们能够保守，而且永远做一种这样的举动。 Sama seperti kalau kita mengayuh sepeda itu akan terus jalan dan tidak akan jatuh. 当我们骑踏这个脚车的时候，我们不停的一直向前走，不可能会跌倒。 Demikian juga saudara dan saya 那 harus 么 hidup 你 oleh roh. 我也是同样的情况， Supaya kita terhindar dari keinginan super yang mendatangkan dosa, bahkan perbuatan-perbuatan daging kita. 是的，
其他能够违反上帝的罪恶，能够尽量的被避免。 Kalau dalam kekinian mungkin Paulus akan berkata kepada saudara dan saya, ayo, 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 pakai tanda seru, ayo, hiduplah oleh roh. 那么可能保罗会这样的一直叫我们来吧，来吧，来吧，为圣灵而活吧。 Laipa, 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 gitu ya, bahasa itu ya. Ayo saudara, laipa, laipa, laipa. Mari kita berjuang, mari kita belajar hidup oleh roh di dalam kekuatan anugerah Tuhan. 让我们共同来依靠圣灵，取得一种胜利。 Kiranya Tuhan menolong kita di dalam anugerahnya. 希望神帮助我们。 Minta dengan hormat Pendeta Jeffrey Sudirgo boleh menutup bagian ini di dalam doa. 请牧师为我们 Ya. 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 Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. 谢谢上帝保佑。